السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Malam ni kitab terjemahan kita pada muka surat 148. Faslun, fasal, petunjuk Nabi SAW dalam mengubati sihir yang dilakukan oleh perempuan Yahudi. Di sini kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata sebahagian orang menolak kemungkinan ini. Apa dia kemungkinan ini? Iaitu kemungkinan bahawa Nabi SAW telah disihir, ya? Mereka berkata bahawa tidak mungkin terjadi kepada beliau sihir itu, ya? Jadi qalu la yajuz hadha alaihi wa dhannuhu naqsan wa aiban, dan mereka mendakwa ataupun menyangka bahawa sihir, kalau Nabi SAW boleh kena sihir, maka itu adalah kekurangan dan kecelaan pada diri Nabi SAW, dan ini tak boleh berlaku pada Nabi sebagaimana dakwaan mereka. Walaysal amru kama za'amu, dan perkara ini bukanlah seperti yang mereka sangkakan. Bal huwa min jinsi ma kana ya'tarihi sallallahu alaihi wasallam min al-asqam wal awja'. Kenapa? Kerana sihir itu adalah seperti sakit-sakit yang lain yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi pun pernah demam, pernah sakit, ya. Dan ia merupakan maradun minal amrad, satu daripada jenis-jenis penyakit. Wa isabatuhu bihi ka isabatihi as-sum bis-summi, dan kenanya Nabi SAW dengan penyakit, dengan sihir itu samalah seperti Nabi SAW kena racun, kan? Yang Nabi diracun oleh wanita Yahudi itu, kan? La farqa bainahuma, tidak ada perbezaan di antara keduanya. Wa qad thabata, kata Ibn Qayyim, semuanya telah sabitlah fi sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahawa dia telah berkata, suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah disihir Rasulullah sallam, hatta in kana la yukhayyalu ilaihi, bahawa maknanya Nabi SAW tadi dia berlaku halusinasi bagi dia, ya, dia terasa macam dia pergi bertemu dengan isteri-isterinya, walam ya'tihinna, padahal Nabi tidak mendatangi mereka, padahal Nabi tidak pergi jumpa mereka. Nabi rasa macam Nabi dah pergi jumpa mereka, tapi tidak pergi. Itu gangguan akal lah. Wa dhalika ashaddu ma yakunu min as-sihr, inilah sihir yang paling teruk sekali lah di antara sihir-sihir. Dengan sihir ni paling teruk sekali. Yang dia akan dirasa macam dia buat benda, tapi dia tak buat apa. Dia rasa dia pergi situ, tapi dia tak pergi. Dia khayalkan macam tu pada dia, kan? Baik. Qala al-Qadhi Iyad, ya, Qadhi Iyad, yani Abu Fadl Iyad bin Musa bin Iyad, yang wafat pada tahun 544 Hijriah di Marrakech, di Morocco, ya. Asalnya dia adalah Andalus, ya. Asalnya daripada Andalus, rahimahullah ta'ala. Jadi pernah dikatakan tentang Al-Qadhi Iyad ni, tentang kelebihan dia, kata mereka, kata ulama, laula Iyad ma urifa al-Maghrib, kalaulah bukan sebab Iyad tidak akan dikenali, ataupun Maghrib, Barat tidak akan terkenal. Maghrib ni maksudnya Maghribi atau Morocco, tidak akan terkenal lah, tidak akan dikenali, ataupun tidak akan terkenal sebelah barat, Andalus kan, Spain. Dan ini Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, dia kata, wasihru maradun minal amrad, sihir adalah penyakit daripada berbagai penyakit, ya, penyakit daripada beberapa penyakit. Mimma la yunkaru, yang tidak boleh nak diingkari, tidak boleh nak ditolak. Wala yaqdahu fi nubuwwatihi, kalau Nabi SAW kena sihir, itu tidak merosakkan kenabian dia sallallahu alaihi wasallam.
وأما كونه يخيل إليه أنه فعل شيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه. Dia kata, adapun Nabi SAW tadi berhalusinasi, kan, melakukan sesuatu padahal bila tidak melakukannya, maka ini bukan merupakan celah untuk mengurangi sifat sidq beliau, yakni sifat benar beliau sebagai seorang rasul. Liqiyamid dalil wal ijma', kerana adanya dalil serta ijma' bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam itu maksum, yakni terpelihara dari perbuatan yang tidak benar. Beliau boleh terkena sihir, kerana itu hanya berkenaan dengan urusan dunia yang bukan menjadi tujuan diutusnya beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tak ubahnya seperti bencana-bencana lain yang terkadang menimpa seluruh manusia. Maka bukan hal yang mustahil jika beliau mengalami halusinasi, padahal hal yang tidak terjadi sesungguhnya akibat sihir. Kemudian setelah itu fikiran beliau kembali seperti biasa. Maknanya hikmah dia, Nabi SAW kena sihir, hikmah dia nak beritahu kita nanti cara nak berubat dia macam mana, kan? Cara nak menghindari sihir tu macam mana. Nak bagi tahu kepada kita bahawa sihir itu boleh terkena secara hakiki kepada siapa saja, kan? Jadi mana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal maqsud zikru hadihi fi ilaj hadzal marad. Tujuan pembahasan di sini adalah memaparkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengobati penyakit yang satu ini, penyakit sihir ni. Kan Indonesia panggil santet. Santet. Ada dua riwayat daripada beliau. Okey. Wa qad ruwiya anhu fihi naw'ani. Kan? Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW padanya ada dua jenis. Ada dua jenis. Naw'an ni dua jenis sihir lah. Okey. Ahaduhuma, yang pertamanya, wa huwa ablaghuhuma, itu ini yang paling dia panggil paling tegas, paling berkesan lah. Okay. Bahawa beliau mengenyahkan dan mematahkan sihir tersebut. Maknanya istikhrajuhu wa ibtaluhu. Ini yang paling kuat lah, paling bagus. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala rabbahu subhanahu fi dhalika. Sebagaimana sahih daripada Nabi SAW bahawa Nabi berdoa kepada Rabbnya untuk menolong beliau dalam hal itu. Okay. Fadulla alaihi, maka ditunjukkan kepada dia sihir itu. Maka Nabi SAW diberi petunjuk. Fastakhrajahu min bi'rin, maka Nabi SAW keluarkan alat sihir itu daripada perigi. Kan? Mana apa nama ditulis apa? Alat santet kan. Fakana fi mishtin wa musyatatin, yang dimasukkan oleh pelaku sihir itu dalam sumur. Ternyata adalah sebuah sikat yang ada rambutnya. Di sikat itu, di sisir itu ada rambutnya. Lalu dijemurkan dari sini fi mishtin wa juffi tal'ati zakar. Maknanya dia kata lalu yang apa ya, juffi ni maksudnya yang kering daripada mayang kurma jantan tu kan, ataupun bunga kurma jantan. Ketika beliau maknanya falamma istakhrajahu, ketika Nabi sallallahu keluarkan alat sihir tadi, dhahaba ma bihi, hilang yang Nabi rasa sihir tadi sallallahu. Hatta ka'annama unshita min iqali, seolah-olah Nabi sallallahu baru terlepas daripada rantaian, seolah-olah Nabi baru terlepas daripada ikatan. Fahadha min ablaghi ma yu'alaju bihi al-matlub. Ini cara yang terbaik lah yang diubati orang yang kena sihir itu. Wa hadha bi manzilati izalati al-madda al-khabithah. Ini mana dia samalah dengan tempat kita menghilangkan apa nama dia punya objek atau benda yang keji yang berada di tubuh, kan? Dengan hilangkan dia, hapuskan dia daripada tubuh badan. Masalah dia macam tu. Baik, itu yang jenisnya pertama. Yang kedua, membersihkan tempat ini kena sihir. Istifragh, al-istifraghu fi mahall alladhi yasilu ilayhi adha sihr. Bersihkan tempat yang kena sihir tadi. Fa inna lis-sihri ta'thiran fi at-tabi'ah. Kenapa? Kerana sihir itu dia memberi pengaruh atau memberi kesan pada tubuh dan pada jiwa kita. Ya? Tubuh badan dan jiwa lah.
wa hayajani akhlatiha, kan, dia kata, dan metabolisme dengan dalam badan, bahkan secara langsung mengganggu pencernaan, wa tashwishi mizajiha. Fa idza dhahara atharuhu fi 'adwin, apabila zahir kesan sihir itu pada satu anggota badan, wa amkana istifraghul maddah ar-radi'ah min dhalika al-'udhu, jadi kalau mungkin boleh kita keluarkan perkara yang yang keji pada anggota tadi, kan, contohnya membekak dan sebagainya, menanah dan sebagainya, kan, hilangkan benda tadi daripada tubuh, nafa'a jiddan, maka ia sangat bermanfaat, dia amat bermanfaat. Kemudian waqad dzakara Abu Ubaid fi kitab Gharib al-Hadis, Abu Ubaid telah menyebut dalam kitab Gharib al-Hadis dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, Nabi SAW pernah melakukan bekam, ya. Dia kata radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melakukan bekam pada bahagian kepalanya, ya. Yahtajama ala ra'sihi biqarnin hina tubba, ya. Baik, Abdurrahman bin Abi Layla ni bukan sahabat tabi'in, ya. Dan seorang yang siqah lah, tapi hadis ni hadis yang mursal, hadis mursal. Sebab itu Syekh Al-Albani kata hadis tidak sahih. Jadi Nabi pernah melakukan bekam pada bahagian kepalanya dengan menggunakan tanduk ketika beliau terserang tub. Tub adalah sihir. Tapi sanadnya dhaif lah, sebab Abdurrahman bin Abi Layla dia tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya, antara dia dan antara Nabi ada sahabat, kan. Ada sahabat. Jadi dia tak sebut sahabat dalam sanad dia. Maka hadis tu adanya mursal lah, hadis mursal. Kemudian dia kata di sini, wa qad ashkala ala man qalla ilmuhu. Hal ini amat sulit difahami oleh orang yang sedikit ilmunya, yang tidak banyak ilmunya. Wa qala, dan orang tadi berkata, malil hijamati was sihir, apa kaitan beku dengan bekam dengan sihir tu? Gitu. Wa ma ar-rabitatu baina hadha ad-da' wa hadha ad-dawa. Dia kata, apakah perkaitan di antara penyakit sihir ini dengan ubat ini, iaitu bekam? Walau wajada hadha al-qail Abu Kharat atau Ibn Sina atau ghairahuma qad nassa ala hadha al-'ajab ilaj la talaqahu bil qabul wa taslim. Orang ni yang sedikit ilmu ni, kalau dia dengar, dia baca buku bahawa yang memberi resepi ubat-ubat itu adalah Hippocrates atau Ibn Sina ataupun selain daripada mereka berdua, nescaya dia akan terima, dan dia akan terima telan bulat-bulat, kan. Wa qala qad nassa alaihi, dan dia berkata telah menyebut nas atasnya, man la yushakku fi ma'rifati fadlihi wa fadlihi, orang yang tak diragui lagi tentang kelebihan dan keutamaan dia dalam bab ni. Kalau disebut pada dia yang baru bagi resepi ubat ni Hippocrates atau Ibn Sina, dia terima bulat-bulat lah, ya. Ini orang yang sedikit ilmunya. Baik, kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'lam anna maddat as-sihr alladhi usiba bihi sallallahu alaihi wasallam intahat ila ra'sihi ila ihda quwahu allati fihi bihaythu kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu syai' wa lam yaf'aluhu. Okey. Dia kata, maka ketahuilah sesungguhnya unsur sihir yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu intahat ila ra'sihi, sampai kepada kepala Nabi, ya kan? Sampai kepada salah satu, dia kata, energi quwah yang terkandung dalam kepalanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dikhayalkan, dia berhalusinasi, ya kan, bahawa dia melakukan sesuatu, tapi hakikatnya dia belum buat lagi. Wa hadha tasarrufun min as-sahir fi at-tabi'ah. Ini maknanya kerja tukang sihir dalam mempengaruhi jiwa, badan kita, tabiat kita. Wal maddah ad-damawiyah, dan dia panggil unsur darah dalam tubuh kita. Bihaitsu ghalabat tilka al-maddah 'ala al-batn al-muqaddam minhu. Dia kata sehingga materi tersebut menguasai perut bahagian depan dan merosak sistem metabolisme normalnya. Kemudian dia kata was-sihr huwa murakkabun min ta'thiratil arwah al-khabithah. Ia terdiri daripada berbagai pengaruh roh jahat dan reaksi energi alam, kan, wal fi'al al-quwa at-tabi'iyyah,
Mana taksirat arwah al-khabithah, maksudnya bukan roh-roh orang mati yang bergentayangan. Dah, bukan macam tu maksud dia. Ini syaitan, jin. Ada pun orang mati, roh dia pun tak ada lah dunia ni. Dia baru di alam barzakh. Maksudnya arwah al-khabithah ni jin-jin yang jahat ni. Ya. Wal fi'al, mana dia bergabung. Dia apa nama? Kesan gabungan. Dia panggil apa? Murakkab ni sihir adalah sesuatu yang terhasil dari kesan gabungan jin-jin jahat ni. Arwah al-khabithah wa fi'alul quwwa at-tabi'iyyah. Maksudnya dia panggil dan dia panggil apa nama? Di sini terjemah dia kata apa nama? Reaksi energi alam. Infa'al al-quwwa at-tabi'iyyah. Maksudnya sesuatu yang fitrah dalaman kita lah, jiwa kita. Dia bergabung tadi. Wa huwa ashaddu ma yakun min as-sada, ini sihir yang paling teruk lah. La siyama, terutamanya dia kata, terutamanya fil mawdi' alladhi intahasar ilaih, pada tubuh yang dia kena sihir padanya. Mungkin pada perut, mungkin pada kaki, mungkin pada kepala, kan? Pada mata dan sebagainya. Kemudian dia kata واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع معالجته. Dia kata penggunaan bekam di atas tempat yang kita kena sihir itu, kan, perut ke, kepala ke, kan, tengkuk ke, belakang mana ke, menggunakan bekam tadi di antara cara yang paling bermanfaat lah untuk mengobati dia tadi. Idza istu'milat 'ala al-qanun alladhi yanbaghi, apabila digunakan dengan cara yang tepat lah, yang betul. Gitu. Qala Abqarad, kata Hippocrates, al-asya' allati yanbaghi an tustafragha yajibu an tustafragha min al-mawadi' allati hiya ilayha amyalu bil asya' allati tasluhu bil istifragha. Maknanya ada kata perkara-perkara yang sepatutnya dihilangkan. Tustafragha ni dihilangkan daripada tubuh kita, kan? Wajib dia itu dihilangkan daripada tempat-tempat yang apa nama, dihinggapi penyakit tadi lah, ya, dihinggapi penyakit tadi, allati tasluh listifragha, yang boleh untuk dihilangkan, yang mana yang boleh untuk dihilangkan daripada tubuh kita, maka dihilangkanlah dia tadi. Ya, dia kata sini Hippocrates menegaskan sebuah zat yang mesti dikeluarkan daripada dalam tubuh, harus dipaksa keluar daripada tempat pengendapannya dengan menggunakan berbagai metod lah, yang layak digunakan untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya daripada dalam tubuh. Wa qala ta'ifatun minan nas, berkatalah sebahagian orang daripada manusia, anna Rasulullah SAW lamma usiba bihadzal da', bahawa Rasulullah ketika baginda terkena penyakit ini, sihir ini, wa kana yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai' wa lam yaf'alhu, adalah dipernampakkan kepada Nabi SAW bahawa baginda melakukan sesuatu, tetapi baginda belum melakukannya, baginda tidak melakukannya. Zanna anna dhalika an madatin damawiyah, dan ia menyangka demikian itu adalah dipanggil perkara yang berkaitan dengan darah ataupun selainnya. Malat ila jihati dimag, yang ia condong kepada bahagian otak tadi, yang diganggu otak, ya. Dia kata, kemudian dia kata setelah diganggu otak, wa ghalabat 'ala al-batan al-muqaddam minhu, ya, kemudian menyerang perut bahagian depan sehingga merosak sistem metabolismenya yang normal. Fa azalat mizajahu 'anil halati at-tabi'iyyati lahu. Jadi penggunaan bekam tadi kita untuk mengubati penyakit ini termasuk jenis pengobatan terbaiklah, ya. Wa kana isti'malul hijamah idzaka min ablagh al-adawiyyah wa anfa' al-mu'alajah fahtajama, maka Nabi SAW pun berbekam. Wa kana dhalika qabla an yuha ilaihi, ini sebelum diwahyukan kepada Nabi SAW, anna dhalika min as-sihr, bahawa itu adalah daripada sihir. Falamma ja'ahu al-wahyu min Allah Ta'ala, ketika datang wahyu daripada Allah Ta'ala, wa akhbarahu annahu qad suhira, bahawa Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW bahawa baginda telah disihir, adala ila al-ilaj al-haqiqi, maka Nabi pun kembali kepada perubatan yang hakiki lah. Apa dia? Perubatan yang hakiki itu
huwa istikhrajus sihri, iaitu mengeluarkan sihir, wa ibtaluhu, dan membatalkan sihir tadi. Ya. Fasa'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Islam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fadallahu ala makanihi, maka Allah tu tunjuklah, Allah tunjuk tempat sihir itu kepada Nabi Islam. Fastakhrajahu, maka Nabi keluarkan dia, faqama ka'annama unshita min iqalin, maka Nabi bangun seolah-olah Nabi ini baru terlepas daripada ikatan. Aduh. Wa kana ghayatu hadha sihr fihi innama huwa fi jasadi. Maknanya matlamat sihir itu adalah untuk mengenalkan pada tubuh Nabi SAW wa zahiri jawarihihi, dan anggota-anggota yang zahir lah, la ala aqlihi wa qalbihi, tidak di atas akal dan hatinya. Walidzalika lam yakun ya'taqid sihhata ma yukhayyalu ilaihi mityan nisa. Demikian Nabi Islam tidak beriktikad bahawa Nabi ini dikhayalkan bahawa Nabi tadi pergi jumpa isterinya. Bal ya'lam annahu khayal, bahkan Nabi Islam tahu itu adalah hanya khayal, la haqiqata lahu, tidak ada hakikat baginya. Wa mislu hadha qad yahduthu min ba'd al-amrad, dan penyakit yang sihir ni, dia punya akibat dia juga berlaku pada sebahagian penyakit yang lain, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Boleh masuk pula pada fasal. Baik. Wa min anfa'il ilajat as-sihr al-adawiyyah al-ilahiyyah. Di antara terapi terbaik menghadapi sihir adalah dengan menggunakan ubat-ubatan ilahiyah, ketuhanan tadi, ubat-ubatan ketuhanan berupa doa dan ruqyah. Itu maksudnya. Bal hiya adawiyyatuhun nafi'atu bidzat. Bahkan itulah dia ubat yang paling bermanfaat. Kan? Secara pasti. Bidzat ni secara pasti. Fa innahu min ta'thiratil arwah al-khabithah as-sufliyah. Karena sihir berasal dari ruh jahat yang rendah, jin lah, syaitan. Wa daf'u ta'thiriha yakunu bima yu'ariduha. Cara mengatasi pengaruhnya adalah menangkal, melawan dengan pembacaan zikir, ayat dan doa yang secara aktif akan mematahkan perbuatannya dan pengaruh sihir. Kinerja ni perbuatan lah, fi'luha. Semakin kuat dan jahat perbuatan sihir itu dan pengaruh suatu sihir, semakin sulit pula proses menghilangkannya, yang nusrah, menghilangkan sihir dengan ruqyah tentulah. Bisa diibaratkan pertemuan dua unit pasukan. Bolehlah kita katakan bahawa nak lawan sihir ni, dia pertemuan antara dua unit pasukan perang. Masing-masing pasukan dibekali dengan senjata dan persiapan matang, persiapan perang. Tentera syaitan tadi, dan yang nak ruqyah ataupun yang nak lawan syaitan tadi lah. Pasukan mana saja yang lebih mampu mendominasi dan mengatasi yang lain, dia akan menang dan akan menjadi penguasa. Tengoklah. Gitu. Jika hati itu secara penuh bersama Allah, yakni selalu zikir kepada Allah, sentiasa menghadapkan diri dan berdoa kepadanya dengan selalu mengucapkan zikir dan memohon perlindungan kepadanya pula, selalu membaca wirid yang selayaknya ditujukan kepada Allah. Antara lisan dan hatinya terdapat keselarasan, maka itu adalah kiat ataupun cara terbaiklah untuk menolak sihir. Bahkan juga cara terbaik dalam mengobati tubuh yang terkena sihir. Ini orang yang kena sihir ni kena ambil berat lah, kena jadikan cara nak ubatnya. Jangan berjumpa dukun pula, jangan berjumpa bomoh pula. Kan? Kita pergi jumpa bomoh pergi jumpa hospital, jumpa doktor kat hospital. Bomoh sakit gigi tak tahan. Untuk bomoh sakit gigi tak tahan. Kan? Lompat-lompat. Akhirnya pergi jumpa doktor bius, maka dia cabut gigi tadi, beri ubat tahan sakit, okey, tak ada masalah apa. Kan? Jadi orang pergi minta ubat dekat bomoh, tak orang minta ubat dekat doktor. Kena menipu. Kan? Kena tipu. Begitu. Jadi tabib-tabib ni, doktor dukun-dukun ni adalah penipu lah, penipu. Mensihir, mensyaitan kan. Guna jin dan sebagainya lah. Begitu.
Baik, di sini dia kata wa inda sahara, menurut pada tukang sihir pula, ilmu sihir mereka akan bekerja secara optimal terhadap orang-orang yang berhati lemah dan rentan. Ha. Kan? Maksud dia hati lemah yang ikut syahwat lah. Ya, yang tergantung dia kata bisulfliat dengan benda-benda hina tadi. Ya. Terhadap jiwa manusia yang dipenuhi syahwat yang tentunya selalu terkait dengan hal-hal yang hina. Oleh sebab itu wanita dan anak-anak adalah korban utama ilmu sihir mereka. Wanita dan kanak-kanak. Demikian juga dengan orang-orang jahil dan penduduk-penduduk desa. Ini kena tipu, orang yang mudah kena tipu ni. Selain orang yang lemah agamanya, sedikit rasa tawakalnya dan lemah pula tauhidnya. Selain itu umumnya korban sihir adalah orang yang tidak terbiasa mengucapkan wirid, doa dan isti'adzah yang diajar oleh Nabi SAW. Zikir pagi petang tak dia baca. Bahkan bukan zikir pagi petang tak baca, solat pun kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Solat ni mengikut semangat. Ada semangat solat, tak ada semangat tak solat. Macam mana? Dia mana ya? Mudahlah bagi syaitan untuk menghasut dia, merasuk dia. Kenapa? Kerana dia sebahagian daripada syaitan juga. Begitu. Sebahagian kalangan menyatakan orang yang terkena sihir bisa menolong diri mereka sendiri. Kan? Maksud dengan dia tadi kuatkan diri dia dengan berwuduk, solat, zikir, baca Quran, doa, istighfar, kan? Dia boleh membantu diri dia sendiri. Kerana kita melihat bahawa orang yang terkena sihir itu seringkali hatinya bergantung pada sesuatu, kan? Dia tak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung pada dunia tadi, doktor dan sebagainya, tabib ataupun dukun. Banyak berorientasi, cenderunglah kepada sesuatu tersebut sehingga hatinya terikat padanya, cenderung dan menaruh perhatian penuh kepadanya, sementara roh-roh jahat hanya akan dapat menguasai jiwa manusia yang memang siap untuk menjadi korbannya. Kan? Orang yang kena sihir, kena rasuk semua tu, mana yang gitu, jiwa dia kena tengok saya balik jiwa dia macam mana, akidah dia macam mana, gitu. Sihir itu bekerja menggiring jiwa yang lemah itu mengikuti kecenderungan sendiri, kecenderungan yang sesuai dengan wataknya, sehingga akhirnya jiwa tersebut dikuasai oleh sihir. Pengaruh sihir dan sejenisnya akan mudah dengan menguasai dirinya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Kemudian masuk pula fasal petunjuk Nabi SAW dalam mengosongkan perut dengan muntah. Kan? Fi hadis Rasulullah fil istifragh bil qai. Kan? Mengosongkan perut dengan muntah. Baik, kata Ibn Qayyim rahimahullah taala, rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi. Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dalam al-Jami'-nya an Ma'dan bin Abi Talhah, daripada Ma'dan bin Abi Talhah, an Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a, muntah, baginda telah muntah. Fatawadda'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Falaqitu Thawban fi masjid Dimashq, maka aku pun, yakni siapa? Ma'dan bin Talhah bin Abi Talhah ni, dia kata aku pun pergi jumpa Thawban di masjid Damsyik lah, di Syria sana. Fa dzakartu lahu dhalika, aku pun sebutlah demikian itu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Faqala sadaqa, dia kata benarlah Abu Darda, kata Thawban, benarlah Abu Darda apa yang disebut itu, ana sababtu lahu wudu'ahu, akulah yang telah menuangkan untuk Nabi SAW itu air wuduknya. Qala Tirmidzi, berkata al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, wa hadha asahhu syai'in fil bab, ini yang paling sahih dalam bab ini, kata Tirmidzi. Baik, al-qai'u, muntah. Al-qai' ni muntah. Ahadul istifraghatil khamsah, dia adalah satu daripada 5 cara untuk memuntahkan, mengeluarkan makanan daripada dalam perut lah. Allati hiya usul istifragh, yang dia merupakan usul atau dasar istifragh, kan? Al-qai' tu. Wa hiya al-ishal,
Kan? Apa dia? Al-ishal iaitu maknanya dia panggil apa? Mencaharkan, maksudnya mengeluarkan isi perut tadi dengan buang air. Ishal ni cirit-birit. Terjemah dia macam tu. Ya. Wahia al-ishal, itu makan ubat yang boleh kita makan julak, apa benda yang akhir sekali sakit perut, dia akan tanas, dia akan buang habis semua. Gitu. Kemudian yang keduanya al-qai', muntah. Yang ketiganya ikhrajud dam, mengeluarkan darah, ini bekam. Wa khurujul abkhirah wal araq, dan keluarkan abkhirah ni wak-wak dan peluh lah daripada badan, kita kan. Dia terjemah apa? Buat tubuh nanti akan bahas. Nanti akan kita bahas sesudah pembahasan ini, insyaAllah. Kita baik. Ini kata siapa? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian telah disebut dalam sunnah lah. Fa'amal ishalu, adapun ishal terjemah dalam bahasa kita cirit-birit. Faqad marra fi hadithi, telah berlalu dalam hadis dia, cara perubatan dia. Khairu ma tadawaitum bihi al-mashiyyu, kan? Al-mashiyyu, sebaik apa yang kamu berubat dengannya adalah al-mashiyyu. Fi hadis, dalam satu hadis yang lain disebut as-sana. Itu di antara cara perubatan Nabi SAW lah, menggunakan bahan itu. Wa amma ikhrajud dam, adapun dengan mengeluarkan darah, itu bekam lah. Faqad taqaddama fi ahaditsil hijamah, sebenarnya telah berlalu lah pada sebutan tentang hadis-hadis berbekam. Wa amma istifraghul abkhirah fanadhkuruhu aqiba hadha al-fasl insyaallah. Kita al-abkhirah kasih الاستفراغ الباخرة. Wa amma istifragh bil araq, adapun nak mengosongkan apa dia panggil apa dalam anggota badan kita ni dengan peluh, fala yakunu ghaliban bil qasd, kan? Bukan dia jadi dengan secara kebiasaannya, tak. Bahkan bidaf'i at-tabi'ah lahu ila zahir al-jasad fayusadifu al-masam mufatta'atan fayakhruju minha. Jadi kita di sini muntah. Okey, jadi pertama lah muntah tidak boleh ditahan. Di sini amal istifragh dah sebut tadi. Dia kata sini al-qai' sebut adalah muntah adalah pengosongan perut daripada bahagian atas lambung. Suntikan biasanya melewati bahagian bawah lambung. Lambung bagi dalam bahasa ni maknanya perut. Lambung dalam bahasa Malaysia maknanya perut. Ubat-ubatan, dia kata di sini sementara ubat-ubatan umumnya melewati bahagian atas dan bawah sekaligus. Muntah sendiri ada dua jenis, dia kata. Ya. Muntah ada dua jenis. Muntah jenis pertama adalah muntah yang tak boleh ditahan. Maksudnya bila kita demam sakit, kita nak termuntah kan? Boleh tahan tak? Tak boleh. Cuba nak tahan, tak boleh. Tiba-tiba terpacu keluar makanan daripada mulut kita tadi yang keluar. Tak boleh nak tahan. Ini ada muntah yang jenis tak boleh tahan. Jadi kalau nak muntah, dia terus muntah. Itu. Kecuali bila terlalu berlebihan, muntah dan dikhawatirkan bisa menyebabkan sakit keras, sakit kuat lah. Sakit kuat ataupun mati lah. Boleh jadi mati lah sebab habis air keluar dari tubuh badan kan. Mati lah. Dengan muntah tadi. Bila demikian halnya bisa dicegah dengan menggunakan berbagai cara menghentikan muntah. Maksudnya guna berbagai cara lah untuk menghentikan muntah tadi. Adapun jenis kedua akan sangat bermanfaat sekali bila dihajatkan, tentunya dengan memperhatikan waktu dan beberapa syarat lain yang akan disebutkan nanti.
tentang penyebab boleh jadi muntah ni apa dia. Dia sebut C10. Ya, penyebab muntah. Yang pertama, kelebihan empedu kuning sehingga menyerang bahagian atas lambung. Oh. Kemudian dia kata, yang keduanya, Mathani, kelebihan semacam dahak kental. Di mana ya? Dia kata kahak kental lah. Ya? Yang keras tadi. Dan lengket yang terkadang masuk dan mengganggu lambung dan perlu dikeluarkan bahagian perut kita kan. Yang ketiga, kerana lemahnya lambung sendiri sehingga lambung tidak bisa mencerna makanan dengan baik, sehingga terpaksa dibuang melalui jalur atas, yang di mulut lah. Dibuang daripada mulut tadi. Makanan tak hadam kan, maka dimuntah keluar. Kemudian yang keempatnya, bercampurnya makanan dengan zat busuk sehingga mengganggu pencernaan dan melemahkan reaksinya. Reaksi perut tadi lah. Terlalu banyak makan atau minum melebihi takaran timbangan yang bisa ditampung oleh lambung. Makan berlebihan, kan? Makan banyak, tak boleh stop. Makan sampai pingsan. Itu. Dia terpaksa dibuang atau dikeluarkan dengan cara muntah lah. Yang keenamnya, kerana makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan selera atau tidak cocok dengan lambung ni perut kan, sehingga menuntut untuk dibuang dan dikeluarkan. Dengan cara dia adalah dengan muntah lah, dia cara dia. Yang ketujuhnya, ada unsur dari lambung, dari dalam lambung, dalam perut, yang menggoncang makanan berupa reaksi tubuh, perubahan infrastruktur dan sejenisnya yang menyebabkan makanan harus yang mesti dipaksa keluar daripada tubuh tadi. Yang ke-8nya, ada semacam kerak, sisa makanan yang menyebabkan rasa mual dan ingin muntah. Ini cara tak sengaja lah. Ini ada 10. Yang ke-9, adanya faktor-faktor psikologi seperti beban fikiran yang berat. Ini pun boleh jadi juga sebab lah ni. Kesedihan yang mendalam sampai termuntah. Kerana jiwa dan energi tubuh secara alami bekerja terlalu keras, terlalu banyak berfikir serta mengurus tubuh, mengolah makanan, mematangkan dan mencernanya, sehingga lambung menolak. Itu dia. Berat sangat kerja ni. Bisa juga terjadi goncangan dalam perut akibat tekanan jiwa, stres. Stres. Tubuh dan jiwa manusia memang bisa menimbulkan reaksi pada diri seseorang sehingga mengganggu sistem metabolisme yang ada pada tubuhnya. Macam tu sekali. Yang ke-10nya, goncangan fizik kerana tersugesti melihat orang yang muntah. Kan? Maksudnya dia terkejut tengok orang yang muntah tadi, sehingga dia ikut muntah tanpa sebab. Tanpa sebab. Kalau tengok orang muntah semata-mata, dia nak muntah. Kan? Ada orang macam ni kan. Kerana memang fiziknya secara tanpa sedar tergerak sendiri, terkejut. Kan, terkejut. Dia panggil apa tu lah dia. Macam kita lah terkejut kan, kita tepis ni terkejut. Orang pegang bahu kita, kita tepis kan, sebab kita terkejut. Gitu. Baik. Jadi dia tanpa sedar dia bergerak sendiri tu. Dia kata di sini, rahimahullah ta'ala, salah seorang pakar medis pernah memberitahukan kepada saya. Dia kata, wa akhbarani ba'du huzzaq al-atibba qala kana li ibnu ukhtin hadiq fil kuhl fajlasa kahalan. Ya. Salah seorang pakar medis pernah memberitahukan kepada saya ada kemenakan, ada apa nama? Dia panggil sini anak saudara dia, anak saudara perempuan, anak saudara dia lah. Kan, kena ukhtun. Dia katakan li ibnu ukhtin, anak lelaki kepada saudara perempuanku. Kan? Jadi ada anak lelaki kepada saudara perempuanku yang ahli di bidang ilmu celak. Ia berpotensi sebagai doktor celak. Bila dia membuka pelupuk mata seseorang,
dan melihat ada penyakit di dalamnya, segera ia membubuhinya dengan celak sehingga sembuh. Namun setelah menjalani proses profesi tersebut, pekerjaan tersebut, ia berhenti. Aku bertanya kepadanya, kenapa berhenti? Ya. Baik. Ia menjawab, takut ketularan, takut penyakit. Ya. Dia kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kerana penyakit mata itu bisa menular. Temanku itu melanjutkan, ada lagi kasus yang lain, kes yang lain lah. Seorang lelaki melihat temannya menggaruk salah satu bahagian tubuhnya kerana koring, kerana gatal. Ya. Tanpa sedar ia ikut menggaruk di bahagian tubuhnya sendiri di lokasi yang sama. Maka tumbuhlah koring di lokasi tubuhnya itu. Gitu. Terkesan dengan orang sebelah. Kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, saya menegaskan semua itu terjadi kerana adanya sugesti dalam diri seseorang. Sifat dipanggil apa? Sifat infial nafs, sifat terkejut tu. Yang akan defend seseorang. Kerana materi yang menularinya pada dasarnya bersifat pasif. Kan? Tidak aktif. Asalnya ia berubah menjadi aktif kerana adanya unsur sugesti tersebut pada diri seseorang. Sugesti lah yang mengaktifkan materi penyakit tersebut, bukan materi itu sendiri yang menimbulkan masalah. Ada kata, ya. Wa kullu hadha la budda fihi min isti'dad tabi'ati wa takunu al-maddatu sakinatan fiha غير متحركة فتتحرك لسبب من هذه الأسباب. فهذه أسباب تحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا المعارض. Sebab itulah yang mengaktifkan materi penyakit tersebut, bukan materi itu sendiri yang menimbulkan masalah. Sebab itulah yang mendatangkan penyakit. Habis itu masuk pula faslun, pasal. Kerana komposisi makanan dalam tubuh di negara-negara panas atau di musim panas biasanya mendesak dan tertarik ke bahagian atas tubuh, yakni mulut lah. Maka muntah pada saat itu lebih bermanfaat, kan? Namun di negara-negara dingin atau di musim dingin, makanan lebih bersifat mengeras dan menggumpal, tidak tertarik ke bahagian atas tubuh, maka pengosongan perut dilakukan melalui buang air besar. Ini caranya. Baik, seterusnya, cara melenyapkan berbagai unsur berbahaya dalam tubuh adalah dengan ditarik keluar atau dengan cuci perut. Unsur berbahaya dalam perut ni kan, ditarik keluar ataupun dengan dicuci perut. Penarikan keluar itu tentunya melalui jalur yang paling jauh. Nak keluarkan dia, muntah tadi kan. Sementara cuci perut melalui cara terdekat, cara paling dekat sekali. Perbezaan antara keduanya adalah apabila unsur berbahaya itu secara aktif bergerak ke arah bawah atau ke atas, tidak secara konsisten berada di satu lokasi, maka pada saat itu perlu ditarik keluar. Bila bergerak naik bisa ditarik daripada bawah, dan bila bergerak ke bawah bisa ditarik daripada atas. Namun kalau zat itu mendekam di satu lokasi dalam perut, bisa dilakukan proses cuci perut daripada jalur terdekat. Ini dengan makan benda julak tadi kan, dia akan keluarkan apa yang dalam perut tadi. Sahalah. Baik, kalau zat tersebut membahayakan organ tubuh bahagian atas, dia harus ditarik pada bahagian bawah. Tapi bila berbahaya untuk organ tubuh bahagian bawah, justru harus ditarik pada bahagian atas. Kalau mendekam di satu tempat, misalnya berada di satu tempat tu kan, jadi membarah di satu tempat tu, harus segera dibersihkan melalui jalan terdekat. Kemudian dia kata di sini rahimahullahu ta'ala, oleh sebab itu Rasulullah SAW sesekali berbekam pada bahagian bahunya, sesekali di bahagian kepalanya. Jadi pada kita tulanglah tubuh badan kita kan, kita rasa lenguh kat bahu kita, kita bekam di bahu kita, kan? Kita rasa lenguh di belakang, bekam belakang kita, rasa apa nama, seterusnya lah, besar, berbekam tadi, kan? Dan pada saat lain di bahagian telapak kakinya, disebut bahagian telapak kaki.
Okay. Faslun. Dia kata apa tadi? Berbekam di bahagian kaki. Ya. Ihtajama Nabi SAW ala kahilihi taratan. Terkadang di atas kahil. Kahil ni di atas belakang ni, di bawah leher kita ni, bahagian belakang kahil. Wa fi ra'sihi, di kepalanya, wa ala dhahri qadamihi taratan. Bukan tapak kaki. Ni silap. Tapak kaki bukan ada poin bekam. Ni kalau orang tak tahu, orang tahu berbekam, di tapak kaki tak ada poin bekam, jangan bekam di tapak kaki. Maksud kalam bahasa Arab ni dia kata wa ala dhahri qadamihi taratan. Zahar di belakang. Belakang kaki dia, bukan perut kaki. Perut kaki ni tapak kaki. Belakang kaki, zahrul. Zahar ni maksudnya zahar qadam ni. Zahar belakang. Jadi di atas kaki dia, bukan di bawah tapak kaki. Jadi terjemahan ni agak bahaya sikit lah. Sebab apa? Sebab dalam poin bekam tapak kaki mana ada. Carilah dalam buku bekam. Tak ada. Okay. Jadi tu ubah terjemahan ini. Kan? Ada silap terjemahan. Tak tahu lah, mungkin dalam bahasa Indonesia telapak kaki dia nak sebut kata kaki yang di atas, bahagian atas tapak kaki. Sebutlah bahagian atas tapak kaki, tak apa lah. Orang faham lah. Tapi kalau disebut telapak kaki, ni mana ada poin di situ. Poin di atas kaki kita ni, kan? Kalau kena ni kaki kita, kalau kena darah tinggi, kan, ataupun gout, ni kita bekam kat sini lah kaki kita ni kan, kaki kita macam tu. Bekam kat sini. Kan, bekam kat sini. Begitu. Bukan tapak kaki. Kalau gout maknanya kita bekam di atas kaki kita ataupun di tumit. Kalau tumit apa nama, di antara buku lali dan tumit belakang tumit kan. Kat situ boleh bekam. Untuk orang yang kena gout ataupun darah tinggi. Di atas ibu jari kita tu kan, di atas ibu jari kaki tu, belakang tu, bekam untuk darah tinggi juga. Apa darah tinggi di sini pun dia juga, di sini pun dia juga. Jadi begitu. Kan, terjemahan ni silap sikit lah. Tak tahulah bahasa Indonesia dia maksud macam tu. Beliau memang melakukan proses pembersihan tubuh daripada darah kotor yang mengganggu melalui jalur terdekat. Tu dah. Buang darah kotor tadi. Bekam, bagus. Selalu bekam. Buang darah kotor. Makan sedap-sedap. Makan macam-macam makan. Kan? Lagi mahal, lagi sedap makan. Lagi sedap, lagi bahaya. Itu cerita dia. Jadi kita nak kurangkan bahaya tadi dengan berbekam lah. Itu. Kemudian masuklah faslun tentang muntah. Dia kata muntah. Muntah bisa membersihkan perut dan memperkuat lambung. Lambung ni kalau ikut istilah lambung ni dah, bahagian kiri kanan kita ni lambung kan. Juga bisa mempertajam pandangan mata. Muntah. Ini khasiat muntah ni. Menghilangkan penat di kepala. Berguna juga mengatasi luka ginjal, kantung kemih. Kan dia kata di sini. Wa yanfa'u quruh al-kula. Al-kula ni maksudnya dia kata ni kula ni maknanya pinggang, buah pinggang. Luka pinggang. Wal mathanah, puli kencing. Mathanah puli kencing. Wal amrar al-muzminah dan penyakit yang lama lekat di tubuh badan ni, seperti kaljuzam, seperti penyakit sopak, wal istisqa. Kan dia kata. Kan penyakit busung. Busung istisqa ni maksudnya kerja nak minum dia penyakit. Orang kata penyakit, sebab tu dia ambil pinjaman pada perkataan istisqa. Istisqa ni orang dia kerja minum, dahaga minum sampai perut dia membusung. Gitu maksud dia. Jadi dia kata dah penyakit busung. Wal falij, kan, sakit gigi. Wal ra'syah, kan, dan stres serta penyakit hepatitis lah. Kan, al-yaraqan, penyakit kuning atau hepatitis. Kemudian dia kata wa yanbaghi yasta'milahu as-sahih fi ash-shahr marratayn mutawaliyatayn min ghairi hifdh dawri dia kata. Orang sihat juga hendaknya menggunakan cara ini paling tidak 2 kali sebulan. Kalau kita muntah, jolok rokok muntah, kan, secara rutin tanpa pembatasan waktu, sehingga muntah kedua bisa mengatasi kekurangan daripada muntah pertama.
guna membuang ampas makanan yang masih tersisa daripada muntah pertama. Namun terlalu banyak muntah, kalau muntah banyak sangat bisa merosak lambung, sehingga justru memancing datangnya kotoran, membahayakan gigi, pandangan mata dan pendengaran. Ni. Ya. Bahkan juga bisa menimbulkan pusing, jadi pening kepala. Muntah juga harus dihindari oleh orang yang sedang mengalami radang tenggorokan atau lemah paru-paru. Radang tenggorokan boleh jadi luka apa semua kan. Darah nanti. Lemah tulang leher, mudah mengalami muntah darah atau sulit mesti memberhentikan muntah. Ini elok dijauhilah oleh orang macam ni. Adapun kiat, yang ni cara yang dilakukan, banyak orang yang tidak bijaksana dengan cara makan sebanyak-banyaknya. Makan tu kita tengok nasi terkejut kita. Setinggi kucing duduk. Kucing duduk tu dah tinggi kucing duduk tu kan. Bubuh dalam pinggan dia bertimbun-timbun nasi. Nasi ni kita tengok kan, tu dia 5 inci apa tinggi nasi tu. Lepas tu masuk dengan sayur lagi, dengan kuah lagi, nasi kandar kan. Nasi kandar. Makan banyak. Jadi hingga lambung penuh, kemudian memuntahkannya kembali, jelas akan menimbulkan banyak mudarat. Dan makan banyak-banyak muntah pula, ini menimbulkan mudarat pula. Di antaranya adalah mempercepat proses penuaan, cepat tua, dan menyebabkan banyak penyakit berbahaya, bahkan dapat menjadikan muntah sebagai kebiasaan baginya. Muntah yang dilakukan saat perut kering atau badan terlalu lemah, pencernaan lemah, tubuh terlalu kurus, atau juga berbahaya. Yang terbaik adalah ketika musim panas atau musim semi, seluruh. Bukan musim dingin, musim bunga, semi musim bunga kan? Musim bunga. Bukan musim dingin maupun musim gugur. Itu dia. Dia ada musim dia pula. Nak buat muntah ni. Terbaik dia kita musim panas lah, atau musim bunga. Saat muntah, sebaiknya mata dipelototkan. Mata dipelototkan dia kata di sini. Okey. Kita mata dipejamkan lah. Ya, mata dipejamkan. Kemudian dia kata perut dipegang erat-erat. Selesai muntah, segera mencuci muka dengan air dingin dengan saat perut dalam keadaan kosong. Setelah itu hendaknya meminum jus apple dicampur sedikit mastik. Mastik adalah pohon yang berbuah, rasanya tidak agak kepahitan dan keluar darinya getah yang lengket. Pokok mastik ni campur dengan jus dia. Okey, dari sini Ahmad wa Fadhil Saif. Kemudian dia kata air mawar juga sangat berkhasiat untuk memulihkan kondisi ataupun keadaan tubuh badan. Air mawar. Muntah berfungsi membersihkan bahagian atas lambung, atau menarik makanan daripada bawah lambung. Sebaliknya adalah buang air besar, dia kata. Walaqi istafraghu min 'ala al-ma'dah wa yujzabu min asfal wal ishal bil 'aks. Sebaliknya ishal, buang air besar dengan makan julap dia lah, cuci perut. Okey. Kemudian dia kata qala Abqarat, yang Hippocrates berkata saat musim panas. Dia kata wa yanbaghi an yakuna istifragh fi as-sayfi, sepatutnya muntah itu benar berlaku pada musim panas, min fawqi wa aktsara min al-istifragh bid-dawa'i wa fi syita' min asfal. Maksudnya kalau musim panas dimuntahlah, dikeluarkan daripada mulut. Kalau musim sejuk dengan cara kita makan julap saja dia keluarlah, kan, dipanggil dengan ubat pencahar. Sebaliknya pada musim dingin daripada bawah, dia kata. Itu. Ini cara berubat dengan muntah. Habislah. Kemudian fasal tunjuk Nabi SAW dalam memberi bimbingan terapi pada yang lebih mahir di antara dua ahli medis, ahli perubatan, ila mu'alajati ahzaq at-tabibaini.
Jadi kita tanda di sini, kita berhenti sini lah. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi di masa yang akan datang bi'aunillahi taufiqihi insyaallah ta'ala. Jadi kita berhenti sini. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.